Pakatan Rakyat hari ini membincangkan beberapa isu. Salam daripada Tuan Guru Ustaz Hadi Awang yang baru kebetulan tiba dari luar negara, dia tak bersama, tapi diwakili oleh YB Ustaz Nasaruddin dan Datuk Mustafa Ali. Kenyataan yang kita sepakati bersama tadi, saya bacakan. Pakatan Rakyat sedar wujudnya satu muslihat politik oleh pimpinan UMNO Barisan Nasional untuk mengapikan sentimen perkauman sempit dan agama bertujuan memecah belahkan keharmonian masyarakat. Politik usang bersifat peras ugut dan memesongkan fakta ini digunakan oleh pemimpin UMNO BN kerana mereka berada dalam keadaan terdesak untuk meneruskan kelangsungan kuasa mereka. Demi mencapai cita-cita politik tersebut, pelbagai jentera kerajaan seperti Biro Tata Negara dan media seumpama utusan Malaysia diperkuda untuk menggugat kesejahteraan rakyat. Berhadapan serangan bertali arus itu, Pakatan Rakyat tetap beriltizam untuk melaksanakan perubahan demi kemaslahatan rakyat keseluruhannya. Kami beriltizam untuk memastikan keharmonian dan perpaduan masyarakat dapat diperteguh serta politik perkauman sempit akan sirna dari negara ini. Pakatan Rakyat menghormati perjuangan parti masing-masing dalam pemufakatan Pakatan Rakyat. Pemufakatan ini sememangnya berlandaskan dasar bersama Pakatan Rakyat yang telah pun disepakati. Kita akui sememangnya terdapat perbezaan di antara komponen Pakatan Rakyat. Walaupun begitu, kita tuntas menggalakkan perbincangan dan bersikap terbuka. Ini berbeza sekali jika dibandingkan dengan politik dalaman Barisan Nasional yang mana komponennya sering bertelagah dan bersikap menyembunyikan segala permasalahan. Pakatan Rakyat tidak mempunyai keraguan untuk tetap bersatu melawan kemungkaran dan penganiayaan UMNO BN terhadap rakyat. Kami beriltizam untuk menentukan hala tuju baru buat rakyat dan negara ini. Menjelang 50 tahun kemerdekaan, sudah 53 tahun kemerdekaan, sudah tiba masanya negara ini meninggalkan politik perkauman sempit yang seumpama barah merosak masyarakat. Pakatan Rakyat merasa bertanggungjawab untuk memaknai kembali kemerdekaan yang berlandaskan politik baru, lebih matang dan mengutamakan kemaslahatan rakyat serta negara ini. Kita percaya antara lainnya, serangan ini adalah untuk menutup kegagalan kerajaan UMNO BN menguruskan khazanah negara seumpama skandal rompakan saham untuk Bumiputera dan rakyat termiskin bernilai 52 bilion ringgit. Kita menggesa satu Suruhanjaya Diraja ditubuhkan bagi menyiasat kehilangan hak rakyat melalui pengagihan Bumiputera sebanyak 52 bilion ringgit. Kita sertakan juga dalam isu perpaduan dan keadilan sosial kenyataan bersama yang diluluskan di Konvensyen Pakatan Rakyat 19 Disember yang lalu, dan ditekankan tentang muafakat kita bekerjasama dalam negara ini antara kaum, budaya dan agama, memperbaiki hubungan kaum dan yang berkaitan. Dalam isu agama, kita juga muafakat kita meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan menjamin hak kebebasan beragama, menganjur dialog dan rundingan antara peradaban untuk mengukuh persefahaman. Dan kita juga tegaskan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang menganuti sistem demokrasi di mana Islam, agama Islam menduduki tempat istimewa sebagai agama persekutuan, sementara hak agama-agama lain dijamin. Ya, pandangan kita dah kemukakan, dan saya ingat kita akan kemukakan. Jadi saya nak tumpu lebih baik dalam isu yang kita putuskan tadi. Berkenaan dengan keputusan mahkamah hari ini yang menyatakan peredar kena bayar RM23 kepada pengambil peredar Kelantan. Adakah Datuk Seri rasa
laporan suara keadilan sebelum ni pasal keadaan dalam betul. Sebab you were dealing with the case, sebab terlibat dalam kes ni, dijelaskan. Ya, memang keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini mengesahkan pendirian teroka bahawa ada penipuan yang telah berlaku pada tahun dulu, dan inilah isu yang telah dibawa juga dalam kes terbaru di Mahkamah Tinggi Saman dan juga di Johor. Dan penipuan ini bukan saja mengalami di Kelantan saja, di seluruh skim-skim bazar, ya, di seluruh negara. Jadi kalau tuntutan ini dibuat berterusan, memang kedudukan bazar ini nampak macam Okey. Dibangkitkan oleh beberapa ahli parlimen, termasuk oleh Ketua Menteri Pulau Pinang di parlimen, dan kita ajukan sebab isu yang dibangkitkanlah isu hak Melayu Bumiputera. Jadi kita kemukakan setahun yang lalu. Kalau benar kita ambil berat menjamin, kita tidak pertikai, kerana Melayu Bumiputera yang miskin, terpinggir, itu harus dibantu. Tetapi kita nak tanya, mana pergi pengagihan saham dan peruntukan Bumiputera sebanyak 52 bilion ringgit? Siapa yang dapat? Faedah kepada siapa penyerahan saham ini? Ya. Dan maknanya daripada 52 tinggal 2 bilion, tinggal 2 bilion sekarang yang dikatakan masih dalam pegangan Bumiputera. Dia lesap di tangan Tan Sri mana, Datuk mana, anak siapa, isteri siapa, atau adik siapa. Ini yang harus kita maklumkan supaya masyarakat Malaysia umumnya dan khususnya masyarakat Melayu dan Bumiputera tahu